Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Radio 12 Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih ada lagi ke dalam Radio 12 Malam. Okey, baik. Bertemu lagi kita dalam himpunan kisah mistik yang saya akan namakan sebagai himpunan kisah mistik 30 minit macam tu bersama cerita yang dicampur-campur daripada novel yang dibacakan semula, kisah-kisah yang telah dihimpunkan. Baik, kita tak nak ngoceh panjang, kita akan teruskan dengan kisah yang seterusnya. Benarkah ada makhluk lain yang menghuni sesuatu objek? Orang kita namakan sebagai penunggu. Kononnya, penunggu itu adalah syaitan ataupun jin yang tinggal di objek tersebut, macam pokok, keris, tiang seri rumah, rumah lama dan sebagainya. Penunggu itu pula ada yang datang sendiri dan ada yang dimiliki ataupun diwarisi oleh seseorang. Anda percaya tak? Saya pun susahlah nak percaya. Tetapi satu kejadian yang berlaku pada Mac 2011 sememangnya suatu misteri. Barangkali ianya ada kaitan dengan apa yang saya katakan tadi. Baik, sepanjang saya baca ni, saya masih lagi belum dapat tangkap yang menceritakan ni lelaki ataupun perempuan. Baik, kita teruskan. Hari itu seperti hari-hari yang lain, saya sibuk di pejabat dengan kerja yang menimbun di meja. Saya ni bekerja di bahagian pemasaran di sebuah syarikat perumahan. Jadi saya banyak terlibat dengan membuat browser dan pengiklanan. Banyak deadline yang perlu dikejar. Banyak juga kerja-kerja tertunggak yang perlu saya follow up. Waktu sibuk menyudahkan kerja-kerja tu, tiba-tiba telefon di atas meja saya berdering. Apabila diangkat, kedengaran suara anak perempuan saya di hujung talian. "Ma, Ifa demam." Suaranya lemah. Okey, baik. Kat sini dipanggil Mak. Bermaksud kisah ini disampaikan oleh seorang wanita. Baik. Saya mengetak bibir. Alah, demam pula dia. "Dah makan ubat?" Saya bertanya sambil tangan menyusun dokumen-dokumen di atas meja. "Dah, nanti kita ke klinik ya. Rasa sakit sangat ni." Dia menyambung. Tepat saja pukul 6.30 petang, saya pun bergegas keluar dari pejabat. Sepanjang perjalanan pulang, tidak pula saya merasa cemas kerana Ifa telah biasa demam begitu. Sekejap demam, sekejap kebah. Sesampai sahaja di persimpangan jalan, di mana lampu isyarat kesemeling, saya sempat mengerling ke arah kiri jalan. Ini dia cerita semeling kat mana ni? Dekat Kedah ke apa ni? Titis Semeling ke apa ni? Kalau belah-belah situ kita kena buat lorak Kedah. Tak apalah, kita jalan je lah. Nanti kita dapat jalan cerita dia. Di situ terletaknya gerai yang selalu menjadi tempat persinggahan suami saya untuk minum dan bermain sepak takraw bersama dengan kawan-kawan dia. Di belakang gerai itu terdapat sungai paya bakau yang sedang dikorek. Kata suami saya, ada cadangan dari tuan tanah yang hendak menambah bilangan kedai di kawasan tersebut. Sesampai saja saya di hadapan pintu pagar rumah, remang senja di dada langit menjadikan keadaan berbalam-balam. Saya masuk rumah, sunyi sahaja keadaannya. Saya bergerak ke meja makan. Terdapat satu nota di atas meja. "Ma, Izzat pergi surau ya." Itu nota anak kedua saya yang berusia 12 tahun. Suami saya pula masih di tempat kerja. Saya memandang ke arah bilik utama. Terdapat cahaya lampu di bawah regangan pintu. Ya, saya percaya yang Ifa ni sedang tidur di dalam bilik utama itu. Selalunya itulah yang dilakukan apabila dia demam. Saya mula menuju ke kabinet dapur, kemudian menuangkan air dan minum perlahan-lahan. Lenguh terasa apabila seharian menghadap komputer di pejabat. Tiba-tiba sayup-sayup saya terdengar suara tangisan yang sayu. Pada mulanya saya tak ambil peduli.
sebab merasakan itu adalah suara televisyen di ruang tamu yang sedang ditonton oleh anak bongsu yang baru saja saya ambil dari rumah pengasuh. Namun, tangisan itu menyusup lagi ke pendengaran. Kali ini lebih kuat dan hibah. Saya dah mula rasa gusar. Biar betul apa yang saya dengar ni. Hati saya bertanya dalam getar. Saya berjalan menuju ke arah bilik utama. Tangisan itu semakin kuat. Rupa-rupanya suara tangisan Ifa. Saya membuka pintu bilik dengan segera. Saya melihat dia bersembunyi di bawah selimut tebal dengan mata yang bengkak sambil tangannya menunjuk ke arah pintu bilik air di dalam bilik utama itu. Ma, halau dia. Halau dia. Ifa terketar-ketar menunjuk ke arah pintu bilik mandi. Matanya merah basah dengan air mata. Mukanya pucat. Saya terkejut. Pula, nak halau apa? Saya memandang ke arah pintu tandas, namun tak ada apa di situ. Apa pula yang Ifa nampak agaknya? Saya membuka selimut tebal itu. Ifa berpeluh-peluh. Seluruh tubuhnya menggeletar. Saya ni tak pernah tengok dia setakut tu. Apa yang Ifa nampak? Dia terdiam. Nafasnya turun naik dengan kencang. Tadi lepas asar Ifa tidur. Bila terjaga nampak satu benda berselubung hitam dekat ujung kaki Ifa. Jawabnya tergetar-getar. Benda apa? Saya bertanya. Menurut Ifa, dia tak tahu kerana seluruh tubuh lembaga itu berselubung hitam. Ianya mencangkung dan menundukkan muka. Lembaga itu bagaimanapun gaib apabila Ifa membacakan ayat kursi. Ifa menyambung semula tidur. Namun, apabila terjaga, lembaga hitam itu muncul semula. Ia mencangkung depan pintu bilik air sambil menghulurkan tangannya kepada Ifa. Di atas tangan lembaga hitam tu ada benda bersinar. Ifa tak tahu apa benda. Ifa takut sebab itulah Ifa suruh Mama halau dia. Jelas anak gadis saya yang berusia 15 tahun itu sambil menangis teresa-esa. Saya menarik nafas panjang. Antara percaya dengan tidak. Saya merasa dahinya dengan belakang tangan. Ya, panas sekali. Mungkin suhu badan yang panas ini membuatkan dia meracau dan nampak yang bukan-bukan. Selepas solat maghrib, saya mengantar Ifa ke hospital pakar dan dimasukkan ke wad memandangkan suhu badannya yang panas mungkin boleh membahayakan. Setelah selesai urusan, saya pun pulang ke rumah. Cerita makhluk berselubung hitam itu masih berlegar-legar di minda. Saya cuba mencari jawapan yang logik, namun buntu. Memang pelik. Dah 8 tahun saya berpindah ke rumah ni. Saya tak pernah lagi diganggu. Namun saya perasan seminggu sebelum Ifa demam, dia ada bagi tahu ternampak kelibat lembaga putih lalu di hadapan rumah kami. Selain itu, Ifa juga nampak kelibat lelaki tua berjalan terbongkok-bongkok di dapur rumah. Apabila dilihat kali yang kedua, kelibat itu akan hilang serta-merta. Yang peliknya hanya Ifa seorang je yang nampak. Sebelum tidur, saya menghubungi Ifa. Kata anak gadis saya itu, dia sedang dimasukkan air ke dalam badan dan telah pun makan ubat. Dia letih dan ingin tidur segera. Esoknya, saya dan suami berkereta untuk melawat Ifa. Dalam perjalanan, suami saya menghentikan kereta di lampu isyarat yang terletak betul-betul di simpang tempat kerja mengorek sungai dijalankan. Di situ ke tempat orang yang jumpa udang ketak tu, bang? Saya bertanya bila teringatkan udang ketak berwarna merah yang dibawa pulang oleh suami seminggu yang lalu. Dia mengangguk. Di situ jugalah kami jumpa gelas tembaga, kata suami sambil terus memandu kereta apabila lampu isyarat bertukar hijau. Gelas tembaga? Weh, saya terkejut. Gelas apa pula? Lantas saya teringatkan lembaga yang menghulurkan tangannya kepada Ifa dengan benda yang bersinar. Gelas apa, bang? Kat mana abang simpan? Saya mendesak dengan dada yang berdebar antara takut dengan ingin tahu. Menurut suami, gelas tembaga itu sudah sumbing dan mungkin sudah berusia lebih 100 tahun. Ianya dijumpai seseorang berhampiran dengan tempat kerja-kerja mengorek sungai paya bakau itu dijalankan. Orang tu kemudian bagi gelas tu ke abang. Abang basuhlah gelas tu dan simpanlah buat kenangan. Manalah tahu boleh jadi barang antik, jawabnya separuh bergurau. Jantung saya bagaikan berhenti berdegup mendengar penjelasannya. Darah saya berderau.
Tanpa berlengak, saya terus menyuruh suami membuang gelas tembaga sumbing itu. Kata saya, mungkin gelas itulah yang Ifa nampak bersinar di atas tangan makhluk hitam tersebut. Selagi gelas tersebut tidak dipulangkan, selagi itulah ia akan mengganggu Ifa. Raut muka suami saya serta-merta berubah. Dia mengangguk setuju dengan cadangan saya. Sebaik sahaja memasuki kawasan parkir hospital pakar, suami saya terus meletakkan kereta. Dia turun membuka bonet kereta dan saya menurutinya. Dari dalam sebuah kotak, suami mengeluarkan satu benda berbungkus dengan kertas surat khabar. Saya membukanya dengan berhati-hati. Gelas tembaga buruk itu saya teliti. Ya, ianya telah sumbing. Kelihatan lusuh dimakan masa dan kesan lama terendam di dalam air. Gelas tembaga itu berukir indah dengan corak daun serta tulisan Arab. Dan apa yang mengejutkan saya adalah pada tulisan Arab yang telah terhakis itu, salah satu ayatnya dieja dengan nama Ifa. Saya tak dapat mengaitkan kejadian makhluk yang mengganggu Ifa dengan tulisan yang jelas namanya ada terukir. Namun, saya percaya selagi gelas berkenaan berada dalam simpanan kami, maka selagi itu jugalah ianya akan kembali kepada anak kami. Bang, tolong pulangkan gelas ni ke tempatnya. Saya menghulurkan kembali kepada suami. Air mata saya bergenang. Bagaimana nama Ifa boleh terukir pada gelas tembaga itu? Apakah sejarah gelas tersebut sehinggakan ianya dibenamkan di dasar sungai berlumpur itu? Adakah kerana nama Ifa ada pada gelas tersebut menyebabkan dia nampak makhluk-makhluk itu? Yang nyatanya, setelah gelas itu dikembalikan ke sungai, Ifa tidak lagi melihat kelibat-kelibat ganjil. Saya bukan nak kata saya ini takut kepada hantu dan syaitan. Tidak, sebab makhluk itu sentiasa mahu menyesatkan kita. Tetapi saya percaya, setiap yang ada di dunia ini pasti ada pemiliknya. Jadi kita ni janganlah sesuka hati mengambil barang yang bukan milik kita. Itu adalah pandangan saya. Jadi, bagaimana dengan pandangan anda? Dia tanya pula pandangan kita ni macam mana. Jadi, sila jawab di ruangan komen. Keluarga saya ada kena mengena dengan keturunan pemerintah Minangkabau di Pagaruyung, Sumatera, Indonesia. Walaupun tidak mewarisi apa-apa kekayaan, di rumah saya ada tersimpan beberapa pusaka peninggalan nenek moyang dari Sumatera Barat itu. Satu daripadanya adalah cermin. Cermin ini memiliki kisahnya sendiri. Menurut emak, asalnya cermin tersebut adalah kepunyaan nenek kepada moyang saya yang tinggal di Pagaruyung. Cermin muka selebar 3 tapak tangan dan 5 tapak tangan panjang itu diwarisi oleh emak daripada nenek. Emak merupakan generasi ke-6 yang mewarisinya. Walaupun sudah beratus tahun usianya, tapi cermin tu masih lagi elok, kata mak. Suatu masa dulu, ianya digantung di ruang tamu rumah nenek sebelum emak menggantungnya di ruang tamu rumah kami selepas mewarisinya daripada nenek. Ada perkara pelik yang mengenai cermin tersebut yang saya hendak kongsikan di sini. Hal ini dialami sendiri oleh kakak sulung saya. Walaupun kakak sulung saya itu anak ketiga daripada 5 orang adik-beradik kami, dia adalah anak sulung perempuan, manakala saya ni anak bungsu. Satu hari, ketika kakak melihat cermin tersebut, dia ternampak imbasan satu imej lain sebelum imejnya sendiri muncul. Imej tersebut adalah perempuan separuh umur yang lengkap bertutup kepala tanduk kerbau, seperti perempuan-perempuan Minangkabau yang berpakaian pada zaman dahulu. Kakak menggosok-gosokkan mata, tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Kakak terus bagi tahu hal tersebut kepada mak dan abah. Mereka berdua juga terkejut apabila diberitahu demikian. Emak kata mungkin itu adalah hayalan kakak saja, dan kakak pun rasa macam tu juga. Perkara tersebut berlalu begitu saja dan kakak anggap ianya bukanlah serius. Beberapa hari selepas itu, imej tersebut muncul semula. Apabila terpandang cermin tersebut ketika melalui ruang tamu, imej seorang perempuan pertengahan umur muncul sekali lagi. Perempuan tersebut juga mengenakan penutup kepala seperti kali pertama kakak nampak sebelum ini. Apabila kakak perhatikan betul-betul, imej tersebut serta-merta bertukar menjadi imejnya. Kali ini kakak sulung saya itu yakin bahawa kemunculan imej pada kali pertama sebelum ini adalah benar.
Ianya bukanlah hayalan seperti yang emak dan dia sangkakan. Pasti ada sesuatu yang tak kena dengan cermin warisan tersebut. Setelah 2 kali kakak terlihat imej perempuan yang sama, dia mengalami perkara yang serupa buat yang kali ketiga. Namun kali ini, imej yang muncul dalam cermin tersebut bukanlah perempuan yang muncul sebelum itu. Ianya masih lagi imej perempuan, tetapi perempuan lain. Imej yang muncul untuk kali ketiga itu masih mengenakan penutup kepala bertanduk kerbau seperti perempuan-perempuan Minangkabau yang memakainya pada zaman dahulu. Setelah kali ketiga, kakak sulung saya alami perkara yang sama walaupun dengan 2 imej wanita yang berbeza. Keluarga kami mula sedar yang cermin warisan daripada moyang kami itu sebenarnya bukanlah cermin biasa-biasa. Susah hendak dikatakan. Mungkin ada sesuatu yang telah dilakukan kepada cermin tersebut semasa moyang-moyang kami menggunakannya dahulu. Setiap kali kakak alami perkara yang sama, pasti dia bagi tahu pada mak dan abah. Lantas abah cadangkan supaya dia bersolek atau mengenakan tudung menggunakan cermin tersebut. Ianya bertujuan untuk memanggil imej tadi supaya kami sekeluarga dapat melihat wajah moyang-moyang keturunan sebelah mak kami. Pada awalnya kakak saya tak berani, tapi setelah dipujuk dan diberi semangat oleh abah dan emak, akhirnya dia bersetuju. Idea abah itu kami kira bernas jugalah. Untuk itu, abah, emak dan kakak kedua saya menyorot di sebalik bilik. Saya dan 2 abang tidak ikut sekali kerana kami tak ada di rumah ketika itu. Dengan hati yang berdebar, kakak mula bersolek dan mengenakan tudung di cermin tersebut. Yang peliknya, sepanjang kakak di hadapan cermin itu, tiada imej lain yang timbul. Tiada pun seorang perempuan separuh umur pun di antara 2 imej tersebut yang muncul. Sehingga kakak habis bersolek, mereka tetap tidak menjelma. Adakah kedua-dua perempuan Minangkabau itu tahu akan tujuan kakak bercermin di situ dan sebab itulah mereka tak muncul? Tak tahulah nak kata apa. Mungkin ianya benar ataupun tidak. Cubaan pertama untuk memanggil imej tersebut nampaknya gagal. Abah pun cadangkan supaya kakak buat lagi. Maknanya bercermin di situ untuk kali yang kedua. Kakak pun buat juga apa yang disuruh. Sama seperti sebelumnya, cubaan itu tetap gagal. Melihatkan cubaan pertama dan kedua tidak berjaya, emak meminta kakak kedua saya jeling-jeling ketika lalu di hadapan cermin tersebut. Manalah tahu, mungkin kakak kedua saya pula yang nampak imej perempuan seperti yang kakak sulung saya nampak. Dah kenapa mak cadangkan demikian? Sebabnya, menurut salah silah dulu-dulu keluarga saya ni, nasab keturunan adalah berbentuk matriarchal. Betul lah ni saya sebut ni, matriarchal ataupun matriarchal. Sudah. Maknanya, kekuasaan dan keturunan keluarga adalah dari sebelah pihak perempuan dan diwarisi kepada anak perempuan, iaitu pihak ibu. Sebab itulah juga cermin tersebut diwarisi kepada anak perempuan secara turun-temurun. Kalau abang-abang saya yang cuba bereksperimen, mungkin hasilnya takkan menjadi. Pada suatu pagi, ketika kakak sulung saya hendak pergi kerja, dia terpandang cermin solek pusaka yang tergantung di dinding melalui anak matanya. Tanpa disangkanya, imej yang dibiaskan dari cermin itu bukannya imej dirinya, tetapi adalah imej seorang perempuan separuh umur. Dia mula pandang betul-betul cermin itu. Memang benar, ada imej lain yang dipantulkan oleh cermin itu. Dan kali ini bukan imej perempuan pertama atau kedua yang pernah muncul sebelumnya, tetapi perempuan lain. Kemunculannya masih lagi tipikal perempuan Minangkabau dahulu-dahulu. Kakak saya dah tak lagi terkejut dengan kemunculan perempuan berkenaan. Namun yang mengherankan, siapa pula perempuan baru muncul tu? Mengapa tidak perempuan Minangkabau yang sebelum-sebelum ini yang muncul? Kakak tidak bercerita kepada kami sekeluarga hinggalah dia pulang kerja pada petangnya. Adakah imej yang kakak saya nampak dalam cermin solek itu selama ini adalah wajah moyang saya, emak moyang saya ataupun nenek moyang saya? Semua keluarga terdekat nenek tidak dapat memberikan jawapan yang tepat bila ditanya. Mereka tidak tahu kerana tiada dokumen yang boleh memberikan apa-apa petunjuk. Tapi, ada juga makcik-makcik saya yang mengatakan kemungkinan imej yang muncul adalah pemilik cermin tersebut yang juga merupakan nenek moyang kami.
Apa yang boleh kami sekeluarga nyatakan adalah jika imej nenek yang telah meninggal yang pernah menjadi tempat bermanja semasa saya kecil itu sesekali muncul pada cermin solek tersebut, maka satu hipotesis boleh dibuat bahawa wajah-wajah yang muncul sebelum ini adalah pemilik cermin tersebut pada suatu masa dahulu. Namun, imej nenek tidak pernah muncul walaupun sekali pada cermin solek yang pernah dia miliki pada suatu waktu dahulu. Adakah bakal pewaris cermin itu akan dapat melihat imej-imej pewaris sebelumnya? Kalau benarlah, mengapa emak yang merupakan pewaris tersebut tak pernah pun melihat imej-imej seperti kakak saya lihat? Kami sekeluarga sebenarnya tak sabar untuk memuktamadkan kesimpulan tentang imej-imej yang muncul pada cermin tersebut. Kiranya beruntunglah kami dapat melihat wajah-wajah nenek dan moyang kami. Namun begitu, imej nenek tidak muncul-muncul juga. Disebabkan agak lambat untuk imej nenek yang memang kami tahu bagaimana wajahnya itu muncul. Akhirnya, kami membuat satu hipotesis umum mengatakan bahawa kemungkinan 3 imej tipikal perempuan Minangkabau itu adalah moyang-moyang kami. Setelah kemunculan imej perempuan yang ketiga, agak lama jugalah cermin itu tidak dikunjungi oleh moyang-moyang kami. Kira-kira setahun. Sehinggalah satu hari, kakak sulung saya terpandangkan satu imej yang sangat berlainan daripada ketiga-tiga imej moyang-moyang kami sebelumnya. Apa yang muncul di cermin tersebut benar-benar meranjatkan kakak. Ketika itu, kami semua sedang bersiap untuk pergi kerja. Tiba-tiba sahaja, kakak sulung saya menjerit. Kami bergegas ke ruang tamu. Kami lihat kakak menangis sambil jarinya menuding ke arah cermin yang terletak di dinding. Kami melihat ke arah cermin tersebut. Tak ada apa-apa pun. Yang ada cuma imej sekitar ruang tamu rumah saja yang dibiaskan. Pagi itu, kakak tak pergi kerja. Dia mengambil emergency leave. Terkejut gamaknya tu apabila sudah tenang. Kakak sulung saya pun menceritakan apa yang dia lihat pada cermin pusaka tersebut. Katanya ketika dia berjalan di ruang tamu, anak matanya perasan seolah-olah ada imej perempuan separuh umur muncul di cermin tersebut. Kakak pantas menoleh. Ya, memang betul. Kakak melihat imej perempuan separuh umur, tipikal Minangkabau seperti selalu. Namun kali ini, ianya adalah imej perempuan lain yang tidak pernah dilihatnya. Kakak mula teruja kerana dia berjaya melihat wajah seorang lelaki moyang kami. Namun, dengan sekali mata, imej tersebut berubah menjadi seorang perempuan separuh umur. Daripada seorang perempuan yang separuh umur, menjadi seorang perempuan hodoh dengan mukanya yang hitam. Sudahlah hitam, rambutnya menggerbang, matanya merah menyala. Disebabkan penampakan imej yang menakutkan itu, kakak pun menjerit ketakutan. Dengan kemunculan imej-imej yang berlainan, kami sekeluarga mula berasa curiga. Adakah andaian yang kami buat mengenai moyang-moyang kami yang muncul pada cermin itu selama ini adalah betul? Selepas kakak melihat wajah yang menakutkan itu, abah mula menurunkan dan menyimpan cermin tersebut di dalam peti stor di rumah kami. Setahu saya, sehingga hari ini, cermin tersebut masih tersimpan elok. Tak ada siapa pun yang membukanya, termasuklah emak dan abah. Walaupun kakak sulung saya ni tak berani membukanya, suatu hari nanti, dia jugalah yang akan mewarisi cermin berkenaan. Mungkin sampai masanya nanti, jika emak telah pergi, kakak akan buka kan? Terpulanglah pada kakak. Jika kakak telah berkahwin dan tidak dikurniakan seorang pun anak perempuan, maka emak kata cermin tersebut akan diwarisi oleh kakak kedua saya. Bagaimana jika kakak kedua saya tidak memiliki anak perempuan selepas berkahwin? Maka sayalah yang bakal mewarisinya. Betul, memang saya. Berani ke saya? Kalau setakat menyimpannya mungkin okey saja. Tapi untuk menggantungnya di dinding, mungkin tidak kot. Saya masih ingat, dahulu di rumah nenek saya di Muar Johor ada membela ikan puyuh. Ikan-ikan itu nenek masukkan ke dalam bekas kaca yang kami panggil sebagai telap. Untuk pengetahuan anda, bekas kaca itu berbentuk bulat, tinggi hampir sekaki dan besarnya lebih kurang peha orang dewasa. Ianya biasanya diisi dengan jeruk atau kuih dan biskut. Bila sudah habis jeruk dan biskut itu, nenek akan isinya dengan air dan membela ikan puyuh. Ada sebiji telap ikan puyuh di rumah nenek. Mulanya saya ingatkan nenek bela ikan-ikan itu untuk dijadikan teman berkawan.
Lantaran nenek hanya tinggal berdua dengan sepupu saya, iaitu Izam. Dia ni anak kepada Pak Long saya, yang juga anak sulung nenek. Emak saya pula adalah anak kedua nenek. Pak Long tinggalkan Izam dengan nenek sebab pekerjaannya sebagai askar membuatkan dia sering berpindah-pindah kem di seluruh negara. 3 lagi anak Pak Long dibawa bersama. Keluarga kami ni tinggal di Kuala Lumpur, tapi selalu juga pulang ke Muar. Setiap kali pulang, saya suka bermain dengan ikan-ikan puyuh nenek. Nenek tak marah, tetapi nenek pesan, jangan lupa untuk tutup balik telapnya. Kalau tidak, nanti ikan puyuhnya akan melompat keluar. Ikan puyuh ni bahaya ni, bukan bahaya apa budak-budak seronok. Bila dia gelap mengekek lagi, takut ikan tu masuk mulut. Di kembang ni sirip dia lagi kan, tajam tu payah nak bawa keluar tu. Jadi hati-hati Suatu petang, ketika cuti persekolahan, saya dan Izam merasa geram pula untuk melihat ikan-ikan puyuh nenek itu dari dekat. Jadi, kami angkat telap itu dan letakkannya di atas lantai. Kami buka penutupnya yang telah nenek buatkan lubang-lubang. Kemudian kasih ikan puyuh itu makan telur kerengga yang kami ambil dari sarangnya di pokok durian Belanda. Sap-sap. Kau bunyi. Seronok tengok ikan-ikan sebesar 3 jari kami itu mencakup telur kerengga tersebut. Sekejap saja sudah habis. Sedang kami bermain, tiba-tiba kami terdengar sesuatu. Izam, Izam, jom main bola. Itu suara Marlan, anak jiran sebelah. Dengar saja main bola, apa lagi? Kami terus melenting. Kami terus berlari keluar dan pakai kasut. Ada 4-5 orang lagi kawan sudah menunggu di padang, tidak jauh dari rumah nenek. Hampir senja, bila kami balik ke rumah, kami terus kena leter. Rupa-rupanya nenek marah sebab 3 ekor ikan puyuhnya sudah hilang. Puncanya, kami terlupa menutup kembali telap itu, menyebabkan ikan-ikan tersebut melompat dan hilang entah ke mana. Mungkin dimakan kucing. Mungkin juga sudah mati di atas tanah sekitar rumah nenek. Orang tua, biasalah kan. Lama jugalah nenek membebel. Kamu kena ganti balik ikan puyuh tu. Carilah kat mana pun. Kalau tak, susah kita nanti. Dekat sini banyak orang jahat, kata nenek. Kamu pergilah dekat parit sana tu, cari 2-3 ekor, sambung nenek. Tapi entah macam mana, disebabkan seronok sangat bermain, kami terlupa untuk mengganti semula ikan puyuh yang nenek mahukan. Begitu juga dengan hari-hari berikutnya. Lagipun kami bukanlah serius sangat tentang hal tu. Nenek pun agaknya sebab macam-macam perkara hendak difikirkan, dia pun terlupa tentang ikan puyuh itu. Sampailah kira-kira 3 minggu kemudian. Pagi itu saya terkejut bila nenek tergesa-gesa mengajak saya dan Izam mencari ikan puyuh. Bawa joran, pesan nenek. Apakah pula ni? Takkanlah pasal ikan puyuh pun nenek jadi kelam kabut. Pelik betul. Saya dan Izam pun cepat-cepat ambil joran buluh yang sudah sedia ada di bawah rumah nenek tu. Joran tu selalu kami gunakan untuk memancing di tali air tak jauh dari rumah nenek. Sampai di tali air, kami terus gali tanah cari cacing. Hari itu kami dapat banyak ikan putih, lundu, haruan dan puyuh. Semuanya nenek masak, kecuali puyuh. Nenek masukkan semua ikan puyuh itu dalam 2 biji telap. Selepas dapat membela semula ikan puyuh, saya tengok barulah nenek lega. Saya dekati nenek. Sebenarnya sudah lama saya ingin bertanya, tetapi soalan tu hanya tersimpan sahaja di kepala. Lantas saya pun membuka mulut. Nek, apa pasal nenek suka beli ikan puyuh? Lepas tu kenapa hari ni nenek pagi-pagi lagi dah ajak kami cari ikan puyuh tu? Sebab ada orang nak kacau kita, jawab nenek. Saya tak faham lah apa yang nenek cakap ni. Kata nenek, malam tadi melalui lubang yang terdapat di celah-celah dinding papan rumahnya, dia melihat ada pancaran api berlegar-legar di ruang bilik tingkap. Di luar tingkap bilik. Kemudian nenek melihat seperti ada orang berjalan di tanah. Bunyi tapak kakinya memijak daun-daun kering dan tanah dapatlah nenek dengar dengan jelas. Tetapi nenek tidak berani buka tingkap dan menjenguk keluar kerana bimbang berlaku sesuatu yang buruk. Setelah itu, malamnya nenek bermimpi pula didatangi lembaga hitam yang terdapat api di sekelilingnya. Lembaga itu memandang nenek tanpa berkata apa-apa sebelum nenek terjaga. Anehnya, kata nenek, sebaik terjaga, nenek melihat lembaga hitam itu sedang berdiri di sisi katilnya.
Mujurlah dia tidak terlalu panik. Nenek masih boleh membacakan ayat-ayat suci, menyebabkan lembaga tersebut berundur sedikit demi sedikit sebelum gaib sebaik saja tubuhnya sampai ke dinding bilik. Ni semua sebab kamu hilangkan ikan puyuh nenek, kata nenek selepas menyudahkan ceritanya. Saya terpinga-pinga. Kami saling berpandangan. Apa yang nenek cakapkan ni merepek. Apa kena mengenanya pula dengan ikan puyuh? Saya tak faham. Begitu juga dengan Izam. Kalau kamu nak tahu, kat kampung kita ni banyak benda yang tak elok. Tapi benda tu tak boleh nak kacau sebab nenek ada bela ikan puyuh. Jelas nenek. Aduh, bila nenek cakap macam tu, kami jadi bertambah pening. Nenek dah nyanyuk rasanya ni. Dah lah. Nanti bila kamu dah besar, nenek bagi tahu. Sekarang ni kamu tolong nenek cari kayu api pula, sambungnya. Peristiwa itu mati di situ saja. Sampailah 7-8 tahun kemudian, apabila saya dan Izam ni dah remaja. Kalau tak silap saya, ketika itu umur kami sekitar 16 hingga 17 tahun dan pulang ke kampung untuk beraya. Kami ni kira dah berakal dan mudah sedikit memahami apa yang berlaku di sekeliling kami. Ketika pulang ke kampung dan melihat nenek masih lagi membeli ikan puyuh, saya teringat kembali tentang kejadian tersebut. Saya terus ceritakan pada Izam dan kami segera bertanya kepada nenek. Kat sini dia beritahu, yalah, lupa dia nak bagi tahu. Tak lama selepas peristiwa ikan puyuh nenek hilang tu, Izam tinggal semula dengan Pak Long sebab Pak Long mahu memantau persiapannya untuk menghadapi UPSR. Dan sebagai ganti, Pak Long meminjamkan adik Izam iaitu Syakir untuk menemani nenek. Ini makluman daripada dia. Kami pun bercerita semula apa yang berlaku dahulu supaya nenek ingat kembali apa yang terjadi. Apabila nenek sudah ingat, kami bertanya pula apa maksud kata-kata nenek dahulu tentang ikan puyuh. Nenek bagi tahu kami, dia percaya di kampung kami dahulu ada orang yang mengamalkan ilmu hitam, pukau dan bersahabat dengan syaitan. Sebabnya, ramailah penduduk kampung yang mengadu hilang duit dan barang kemas secara misteri. Ada jugalah yang diganggu jelmaan-jelmaan menakutkan serta anak dan cucu dirasuk oleh makhluk-makhluk halus. Apabila orang yang dirasuk tadi dirawat dan syaitan yang menghuni badannya disuruh keluar serta memberitahu siapa tuannya, mereka akan menyebut nama si Polan dan si Polan, tinggal di tepi ladang getah, rumahnya sekian-sekian dan macam-macam lagi. Ramai yang telah diganggu, tetapi tidak nenek. Kenapa? Sebab orang-orang dulu kata ikan puyuh ni boleh tawarkan ilmu-ilmu hitam dan gangguan tadi, kata nenek. Untuk pengetahuan anda, tawar dalam hal ini ialah bermaksud meluntur, menghalang dan juga menangkis ilmu-ilmu hitam serta gangguan gaib yang cuba menyerang rumah nenek. Artinya, kalau ada orang yang mahu memukau atau menghantar ilmu hitam ke rumah nenek, usaha itu takkan berhasil. Lebih kurang macam antivirus lah ni. Ini kerana di dalam rumah nenek ada ikan puyuh. Kononnya ikan puyuh mempunyai kuasa mistik untuk menghalang semua itu daripada berlaku. Paling berkesan ialah menghalang pukau. Mistik yang bagaimana? Susahlah nak dijelaskan. Sebab itulah kejadian itu tidak menimpa nenek sampailah ketika ikan puyuhnya kami hilangkan dan selama beberapa minggu ianya tidak diganti dengan ikan puyuh yang lain. Itu petua orang tua dulu. Kamu nak percaya ke tidak, suka hati kamu lah. Nenek pun nak kata percaya, tak juga. Tapi nenek usaha je. Yang berkuasa tetap Allah SWT. Jelas nenek seperti dapat membaca apa yang terlintas di fikiran kami. Sebenarnya saya tak percaya pun apa yang nenek cakap tu. Bagi saya, tu semua omong kosong belaka. Mengarut. Ikan puyuh tu bukannya ada kuasa ajaib pun. Ia sekadar ikan. Kalau kita tangkap, siang, goreng dan makan. Ikan puyuh itu bukan boleh buat apa pun. Nama pun kelakar. Puyuh. Bunyi dah macam poyo ya. Ini semua poyo. Memanglah apa yang nenek ceritakan itu agak seram juga bunyinya. Tapi dalam diam-diam, saya dan Izam jadikan cerita nenek itu sebagai bahan lawak. Kelakar betul. Logik ke hantu takut nak masuk rumah kita sebab ikan puyuh lagi power daripada dia? Daripada beli ikan puyuh, baik bela kambing, boleh juga makan, kata kami sambil ketawakan nenek. Saya tak pedulikan sangat apa yang nenek ceritakan. Sampailah beberapa tahun lalu, ketika saya sudah pun berumah tangga. Kebetulan isteri saya berasal dari kampung dan suka memelihara ikan.
Apabila pergi ke rumah nenek tidak lama selepas kami berkahwin dan melihat nenek ada memelihara ikan puyuh, isteri saya meminta 2 ekor ikan itu untuk membelanya di rumah kami. Nenek tak kisah, malah menggalakkannya. Setelah lebih beberapa minggu memelihara ikan itu di dalam sebuah akuarium kecil. Untuk makluman, mereka ni tinggal di apartmen, jadi ruang tamu pun kecil juga. Berlakulah satu kejadian yang cukup membingungkan kami. Malam itu, isteri saya bermimpi didatangi oleh seorang lelaki yang berwajah hodoh. Tubuhnya besar dan terdapat darah pada tubuhnya. Lelaki itu mengajar isteri saya dan Lelaki itu mengejar isteri saya dan cuba menangkapnya. Tetapi setiap kali dia hampir berjaya menangkap. Setiap kali itulah seperti ada sesuatu yang menghalang dan isteri saya dapat melepaskan diri. Mimpi itu berterusan sampailah isteri saya terjaga dari tidur. Esoknya, kami terkejut kerana melihat seekor ikan puyuh kami telah pun mati, manakala seekor lagi hilang entah ke mana. Kami fikir, mungkin ikan itu melompat keluar. Kami pun memeriksa akuarium tersebut. Selepas diperiksa, kami menjadi bingung. Perkara itu mustahil berlaku sebab akuarium tersebut tertutup rapat. Kalau ikan tersebut melompat sekalipun, mustahil ia mampu membuka pintu akuarium. Pertama, sebab ikan itu bukanlah besar sangat. Lebarnya pun tak sampai 3 jari kaki lagi nak sebut. Lebarnya tak sampai 3 jari saya. Kedua, ketika itu air di dalam akuarium tersebut tidak sampai setengah. Ikan itu takkan mampu melompat sampai 7-8 inci tingginya untuk membuka pintu akuarium tersebut. Kalau bukan dari pintu itu, mungkin dari lubang lain bukan. Tetapi itu juga tidak mungkin boleh terjadi kerana pintu akuarium itu adalah satu-satunya lubang yang ada untuk membolehkan ikan puyuh berkenaan melepaskan diri. Saya dan isteri mencari-cari ikan tersebut, tetapi sampai ke petang tidak berjumpa. Hendak kata ia melompat dan akhirnya keluar dari pintu depan juga tidak logik sebab pintu berkenaan sentiasa tertutup. Ikan puyuh itu tidak boleh melepaskan diri dari lubang kecil antara bahagian bawah pintu dengan lantai. Akhirnya, kami putuskan untuk menunggu sehingga bangkai ikan puyuh itu berbau. Dari situ kami boleh membuang bangkainya. Namun dari sehari ke sehari kami menunggu, tetap tidak ada. Di bawah katil, celah almari, di dapur, di bilik mandi dan semua tempat, ikan puyuh itu gagal ditemui. Setelah kejadian itulah, kesihatan isteri saya semakin lama semakin merosot. Dia mula meracau seperti dirasuk sesuatu. Isteri saya juga selalu marah-marah tanpa sebab dan bersikap dingin terhadap saya. Pada waktu siang, sikapnya normal. Namun sampai matahari mula terbenam, dia akan mula berubah sikap. Ada saja yang tak kena. Lepas tu pingsan dan meracau-racau. Apabila saya tanya kenapa, isteri saya pun tak tahu apa sebabnya. Akhirnya hubungan kami menjadi tegang. Setelah hampir sebulan begitu, suatu malam ketika isteri saya marah-marah hingga tergamak menghina dan membaling saya dengan pakaiannya, saya membawanya berjumpa dengan seorang ustaz. Saya ceritakan apa yang berlaku. Jangkaan saya bahawa dia diganggu makhluk halus itu ternyata benar. Ini kerana selepas ustaz memberikan isteri saya minum air yang telah dibacakan Yasin, ayat kursi dan ayat-ayat tertentu, isteri saya ni tiba-tiba sahaja rebah. Matanya terbuntang memandang sekeliling. Suaranya juga berubah menjadi garau dan kasar. Kata isteri saya, dia tidak mahu keluar selagi belum menyelesaikan tugasnya. Ternyata ada sesuatu yang telah merasuk tubuh isteri saya. Dan saya terkejut kerana semasa dirawat itu, suara makhluk yang merasuk tubuh isteri saya memberitahu tuannya adalah seorang lelaki yang sangat meminati isteri saya. Dia kecewa kerana isteri saya tidak memilihnya dan kemudian berkahwin dengan saya. Oleh kerana itu, lelaki berkenaan menggunakan ilmu hitam untuk mengganggu isteri saya dan menghancurkan rumah tangga kami. Gangguan itu telah dihantarnya tidak lama selepas kami mula bernikah, tetapi ia tidak berkesan kerana ada sesuatu di rumah kami yang menghalangnya. Bagaimanapun, syaitan yang merasuk isteri saya itu berkata, halangan itu telah pun dihapuskan, menyebabkan kini ia mudah untuk mengganggu isteri saya. Halangan itu sudah dihapuskan? Masa tu saya masih tak faham dan tak tahu apa yang dimaksudkannya. Kami bukannya ada melakukan amalan-amalan tertentu untuk mengalau sihir dan hantu syaitan. Nak tidur pun kadang-kadang terlupa baca doa. Apabila ustaz berkenaan bertanya, apa amalan saya pun tak tahu nak jawab. Nak kata azimat atau tangkal, lagilah tak ada. Tak apalah.
Nanti kamu fikir dan carilah apa yang benda tu maksudkan, kata ustaz berkenaan. Setelah isteri saya pulih, saya ceritakan lebih terperinci tentang apa yang berlaku. Tidak lupa saya ceritakan tentang misteri kematian serta kehilangan ikan puyuh kami dahulu. Apabila mendengar cerita saya itu, ustaz berkenaan tersenyum. Katanya, apa yang berlaku itu cuma Allah saja yang mengetahuinya. Memang salah satu petua orang dahulu untuk mencegah gangguan pukau dan ilmu hitam adalah dengan menggunakan ikan puyuh, tetapi sukar untuk membuktikannya. Sama jugalah dengan petua simpan kacang hijau untuk elak gangguan toyol. Susah kita nak cari logiknya. Yang berkuasa cuma Allah SWT, terang ustaz tersebut. Seperti mana ustaz itu, saya pun susah hendak percaya dengan kuasa mistik ikan puyuh. Namun saya sukar juga hendak menafikan bahawa isteri saya mula dirasuk dan diganggu ilmu hitam selepas kematian ikan puyuh kami secara misteri. Apabila saya ceritakan apa yang berlaku ini kepada nenek, dia segera menasihatkan kami supaya cepat memelihara ikan puyuh semula. Nak percaya ke tidak terpulang pada kamu. Kita cuma berusaha. Tapi semuanya Allah yang menentukan. Allah lebih mengetahui dan berkuasa daripada segala-galanya. Jelas nenek. Lebih berkuasa dari ikan puyuh dan syaitan, kan nenek? Saya bertanya dan nenek terus tersenyum. Betul lah tu, betul. Jawabnya ringkas. Anda percaya ke pada benda-benda macam ni? Semua itu berlaku secara kebetulan? Atau syaitan sedang cuba mengeliru dan menyesatkan kita?